Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Muaz, info tanda kiamat. Penaklukan Baitul Maqdis merupakan tanda kecil hari kiamat. Saya Ismail. Kawan-kawan nak tahu, banyak saksi palsu, itulah tanda kecil kiamat. Saya Muhaimin, info untuk hari ini. Tanda kecil kiamat adalah tidak tepat dalam menyampaikan berita. Saya Daniel, menghiaskan masjid dan membangga-banggakannya adalah salah satu tanda kecil kiamat. Ismi Hafiz, kawan-kawan tahu tak? Salah satu tanda-tanda kecil kiamat ialah berzina bermaharajalela. Saya Tasni, kawan-kawan, apabila berpakaian seakan telanjang adalah tanda kecil kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illahu al-malikul kudus. Anda bersama kami dalam rancangan Adik dan Al-Quran bersama Ustaz Zamri. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih kerana bersama kami, Tullabi. Nah. Dan kita akan menyambung seperti biasa dalam surah Ali Imran. Pada kali ini insya-Allah ayat yang ke-133 sehingga 134. Sambil-sambil penonton di rumah, adik, kakak, makcik, pakcik dan sebagainya menyemak kembali Al-Quran, menyediakan peralatan tulis dan seumpama dengannya. Mari sama-sama kita mendengarkan bacaan daripada adik-adik kita di studio. Bukan sekadar bacaan, tetapi hafazan. Ayat 133 dan 134 surah Ali Imran. Kita dengarkan daripada mereka. Siapa yang nak membacanya? Pegang dahi. Oh, dahi kat sini ya. Masya Allah. Daniel dia tepat, dia tak ada pegang dahi kat sini. Silakan Daniel yang membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Longgo je bacaannya orang Perak kata ya. Ya, ketat-ketatkan sikit ya. Okey, kita sambung pada ayat yang 134. Siapa yang nak menyambungnya? Ustaz pilih adik Muaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Jangan jadi macam lidah meh. Wallahu ya, jelaskan ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Semua. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sebutan kita jelas, kita dengar pun puas, itulah dia yang disebut sebagai fasahah. Apa dia? Fasahah. Okey. Jadi ayat yang kita bacakan tadi, ayat 133 hingga 134, memfokuskan satu cerita. Satu penegasan tajuk yang Ustaz pilih pada hari ini, iaitu melakukan kebaikan untuk mendapat keampunan Allah. Untuk mendapat keampunan siapa? Allah. Dengan cara macam mana? Dengan cara membuat perkara-perkara kebaikan. Apakah perkara-perkara kebaikan tersebut? Kita akan fokuskan dan sudah ternyata juga kat dalam terjemahan yang telah kita baca bersama tadi. Antaranya adalah orang yang berinfak ataupun bersedekah. Kita akan sambung cerita kita dan tajuk yang telah kita pilih pada hari ini. Selepas daripada ini bersama kita dan adik-adik semua di sini. Dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Terus setia bersama kami dan jangan ke mana-mana.
كلام الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukran. Arigatou gozaimasu. Bokalimasu. Bokalimasin. Kerana masih setia bersama kami dan adik-adik di sini dalam rancangan Adik dan Tullabi. Ya. Pertamanya Allah menjanjikan bukan sekadar keampunan. Allah gabungkan keampunan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan luasnya syurga, iaitu ganjaran. Bahkan Allah sebut kata luasnya syurga ke ardis samawati wal ard, baru lebarnya sahaja seperti mana 7 petala langit dan 7 petala bumi untuk kita seorang. Bayangkan betapa besarnya. Bahkan ada dalam satu riwayat yang lain mengatakan bahawa lebar dan tinggi syurga lebih kurang sama. Lebih kurang macam bentuk kubah, dan besarnya untuk milik seseorang sebesar 7 petala langit dan bumi. Selama ni kita duduk kat bumi berkongsi seluruh dunia dengan jutaan bilianan manusia, dengan ada haiwannya, serangganya, tetapi bayangkan syurga yang kita miliki sangat luas saujana mata memandang untuk kita seorang. Tapi bukan boring dengan orang kata kosong dan sunyi, tetapi penuh dengan keindahan, kemeriahan, keseronokan dan kebesan. Allah bih. Oleh sebab itu Allah SWT kata nak dapat keampunan ada 2. Pertama, kau nak dapat keampunan aku, dan kedua nak dapat syurga aku. Keampunan Allah ni kita beribadat, kita buat baik untuk dapatkan keampunan Allah, itu martabat yang tertinggi. Tetapi ada yang kedua mengatakan, boleh tak kita nak buat kebaikan, solat, puasa, zakat dan benda-benda yang baik lain untuk mendapat syurga, sedangkan syurga makhluk Allah. Kau beribadat kerana nak dapat makhluk Allah ya, yang namanya syurga ya. Ke nak dapatkan keampunan Allah? Mana satu? Boleh ke tak boleh? Agak-agak. Boleh. Sebenarnya boleh. Inilah tahap nak menunjukkan secara tidak langsung tahap keimanan seseorang. Ada orang dia perlu kepada tak perlu kepada motivasi syurga. Dia hanya sebut keampunan Allah. Ya Allah, kalaulah aku ditakdirkan masuk neraka sekalipun, aku tetap beribadah, tetap buat baik untuk mendapatkan keredaan-Mu dan keampunan-Mu ya Allah. Kalaulah dia dah tahu dia masuk neraka sekalipun. Tetapi ada orang yang perlu sedikit motivasi. Macam kita lah nak ajak seseorang yang baik. Kau kalau nak pergi masjid hari ni bagus. Sebab masjid hari ni ada program makan kambing bakar. Maka dia kata, what? Kambing bakar? Okey, barulah dia seronok untuk beribadat. Begitulah umpama mudah kita nak umpamakan. Ada setengah orang yang iman dia rendah sedikit. Dia perlu dimotivasikan dengan syurga. Dan inilah yang Allah sebutkan. Kau nak dapat ganjaran, kau nak buat kebaikan, aku akan balas bukan sahaja dengan keampunan aku, dengan syurga aku pun boleh juga. Nak tak syurga aku? Lebarnya sangat besar. 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kedua-duanya boleh. Tapi yang kita nak bahaskan bukanlah luasnya syurga, bukanlah ganjaran, tetapi apakah perkara-perkara kebaikan yang menyebabkan boleh mendapat keampunan Allah. Dan syurga siapa? Allah. Syurga Allah. Iaitu yang disebutkan kat sini banyak tentang sedekah. Tentang apa? Sedekah. Itu sebab ada satu cerita ahlud duthur, ya. Thahaba ahlud duthur bil ujur. Iaitu ahli duthur ni orang yang kaya yang hidup dekat Madinah dengan pahala yang begitu banyak. Ya. Kemudian orang-orang miskin kat Madinah rasa tak puas hati, ya Rasulullah. Aku tengok mereka ni banyak duit, suka bersedekah pada orang. Kami ni tak ada berkemampuan untuk bersedekah macam mereka. Mereka kaya. Ahli duthur ni kaya. Tapi Rasulullah tiba-tiba dia ajarkan tips. Kau nak sama kaya dengan dia, senang saja. Amalkan zikir ini. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Yang dinamakan Subhanallah tu tasbih. Subhanallah. Alhamdulillah tu dinamakan tahmid. Alhamdulillah. Allah Akbar dinamakan takbir. Allah Akbar. Setiap satu 33 kali, maka kamu akan dapat pahala seperti mana pahala mereka. Tak lama kemudian, ya Allah, ahli duthur ni terdengar tentang rahsia tersebut, pecah rahsia. Dia pun di sampinglah suka bersedekah, dia pun berzikir sama juga dengan orang-orang miskin yang kat Madinah. Dia pun subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan akhirnya dia dah dapat kuat sedekah, zikir pun yang rajin. Akhirnya orang yang miskin tadi jumpa balik Rasulullah. Ya Rasulullah, zikir yang kamu ajar tu dah pecah rahsia dah kat dia orang. Maknanya dia orang pun hebat, dah lah banyak rajin sedekah, banyak duit, zikir pun rajin. Maka Rasulullah tak boleh buat apa. Rasulullah kata, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nak menunjukkan bahawa harta juga
adalah salah satu jalan untuk mendapat keampunan dan keredaan siapa? Allah. Itu sebab seorang sahabat Nabi yang popular dengan kekayaan dan jutawan,nya iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan. Dia mensedekahkan 100 ekor unta. Kalau zaman sekarang ni 100 Mercedes mata belalang. Ya, pada peperangan Tabuk mengeluarkan 1000 dinar wang emas dan seumpama dengannya untuk disedekahkan ke jalan siapa? Allah. Ke jalan Allah dalam satu peperangan Tabuk, sehingga Rasulullah kata tidak lagi mudarat Osman selepas apa yang dilakukan pada hari ini. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu ataupun Abu Bakar As-Siddiq, dia gunakan harta kekayaan dia untuk membebaskan Bilal bin Rabah yang teruk diseksa ketika mana di Mekah. Maka kita fokuskan sedikit, Ustaz simpulkan, rupanya bersedekah ini ada kaifiat-kaifiat ataupun ada dia punya kelebihan dan fadilat. Dalam hadis yang begitu banyak, antaranya dipanjangkan umur dan mencegah ajal yang buruk. Ada hadisnya yang menggalakkan untuk kita bersedekah. Bahkan ada satu buku yang dikarangkan, At-Tadawi bis-Sadaqah, berubat dengan cara bersedekah. Kalau kita rasa penyakit kita asyik selalu tak habis, penyakit kritikal, berubat sana tak baik, berubat sini tak baik, banyakkan sedekah. InsyaAllah ada dia punya jalan keluar. Begitu juga kelebihannya lain, menolak bala bencana. Bahkan bukan sahaja dapat menolak keburukan kat dunia, tetapi boleh juga mendapat keampunan daripada siapa? Allah. Bila Allah telah mengampunkan kita, pastinya apa balasan yang kita akan dapat? Surga dan keredaan siapa? Allah. Tasbih, Subhanallah. tahmid, Alhamdulillah. takbir, Allah Akbar. tahlil, La ilaha illallah. Kesimpulannya, janganlah kita banyak buat jahat dan khianat pada orang. Dia akan menjadikan hidup kita tidak berkat, celaka dan mendapat kemukaan Allah. Tetapi banyaklah berbuat baik dan pintu membuat kebaikan terbuka luas di hadapan kita. InsyaAllah ada kebaikan di dunia, ada kebaikan di akhirat. Kita dengar pesan Atuk selepas ini dan ada rahsia yang akan dibongkarkan. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dan adik-adik di sini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Nak mana tu? Atuk ada cerita best sekarang. Jom Atuk. Ya, terima kasih kepada cucu itu. Hari ini memang ada best. Ya, cucu dalam studio, cucu sana duduk. Kita dengar cerita best hari ini ya. Ya Allah, bagaimanapun terima kasih kepada cucu-cucu Atuk di depan sana kerana setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Kalau Ustaz tadi berceritakan tentang kematian, tentang dosa, tentang pahala, Atuk sama ini hari. Benda penting. Apa bestnya? Ingat ya, ada beberapa perkara yang Allah rahsiakan daripada pengetahuan manusia. Allah rahsia, Allah beritahu. Di antaranya apa dia? Saat kematian kita. Tahu tak bila? Tak. Ada orang tahu tak? Tak. Nabi sendiri tak tahu bila dia nak mati kan? Satu. Yang kedua, Allah rahsiakan apa dia? Bila nak turun hujan. Allah rahsiakan. Cuma kalau ada pun ramalan. Betul tak? Betul. Ramalan kata petani akan hujan. Besok itu ramalan. Apa arti ramalan? Boleh jadi turun, boleh jadi Turun. tak turun. Berarti Allah rahsiakan. Yeah? Yang ketiga, di mana kubur kita? Tahu di mana kubur kita? Ini di antara benda-benda yang Allah rahsiakan. Ya, cuma yang pentinglah hal ini ialah kematian. Ya, kita tak tahu bila kita nak mati, betul tak? Betul. Maka sebab itulah dalam konteks ini, bila rahsia kematian, sebabnya supaya kita bersedia untuk kita nak mati pada bila-bila masa. Jadi kalau Allah beritahu, bila Allah beritahu kata, dia kata apa? Dia kata saat, kata dia. Ya, saat, kamu nak mati tahun depan. Takut tak? Takut. Tak sekolah dah jawabnya, betul tak? Maka sebab itu Allah rahsiakan. Kadang-kadang ada orang mati muda. Betul tak? Betul. Baru 2-3 tahun umur dah mati. Mak dia pun menangis. Menangis buat apa? Kita patutnya kalau budak-budak kecil mati, kita jangan menangis. Ya? Kita kena bersyukur. Sebab bila dia mati kecil, dia tak ada dosa lagi. Bila tak ada dosa lagi, dia masuk neraka ke syurga? Syurga. Alhamdulillah. Nanti besok dah besar, entah apa dia buat. Mencuri ke, menagih dadahkan lagi teruk. Betul tak? Okay. Maka sebab tu ada orang kadang-kadang Allah ranjuk usia dia sampai 80 tahun. Masya Allah. Hebat tak? Hebat. Maka sebab itulah konteks ini, kenapa Allah rahsiakan ajal kita, kenapa Allah rahsiakan saat mati kita, sebab kita minta supaya sentiasa bertaubat. Minta ampun kepada Allah. Kerana tak tahu bila kita nak mati. Apa tujuannya? Cuba tengok ayat sebut sini. Kalau kita buat dosa tak? Buat. Mana ada orang tak berdosa, okay? Nabi pun kata, dia kata, kullu ibni Adam khata'un. Semua anak Adam buat dosa. Termasuk Atuk ni, Atuk buat dosa juga. Ya?
Maka Nabi kata, wa khairul khatta'un, sebaik-baik orang yang buat dosa ini, tawwabun. Orang yang bertaubat. Macam mana nak bertaubat? Kalau Nabi kata, wa innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah fi kulli yawmin wa lailatin mi'ati marrah. Nabi kata, jiwa aku ni sentiasa tak tenteram. Jiwa aku sentiasa tak berasa tenang sehingga menyebabkan aku bertaubat, beristighfar sehari semalam sekurang-kurangnya berapa kali? 100. Ya Allah, tuan-tuan, puan-puan, cucu atuk. Kalau Nabi yang maksum, apa arti maksum? Dia tak buat dosa, dia tak berdosa. Itu pun dia beristighfar, bertaubat sehari semalam 100 kali. Kita buat dosa tak? Buat. Istighfar tak? Itu maka sebab itulah kita kena beristighfar, sentiasa minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah supaya dosa-dosa yang kita buat jangan dikekalkan. Sebab kalau kita mati dan berdosa, besok kita kena masuk neraka. Sebab itulah Atuk tertariklah. Kalau ada ulama-ulama menyebut, mungkin Atuk pernah sebut dulu, di antara kita ni ada orang yang akan dimasukkan ke syurga terus tanpa hisap. Terus syurga tanpa Masya Allah. Ada orang akan terus dibawa ke syurga tanpa hisap. Siapa mereka? Kalau Allah sebut dalam surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat 71. Kita baca Surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina taqaw rabb ilal jannati zumar. Ada orang dibawa ke syurga terus tanpa hisap. Siapa mereka? Walaupun disebut ayat ini. Wasiqal ladzina taqaw. Siapa yang bertakwa? Kepada Allah. Orang yang patuh perintah Allah, taat perintah Allah, buat yang disuruh, maka dia akan dapat syurga tanpa hisap. Tapi ada ulama-ulama tafsir. Dalam tafsir ayat dia kata apa? Tak semestinya orang bertakwa saja. Siapa sahaja yang mati, masa dia mati, dosa tak ada. Dosa? Tak ada. Pasal apa dosa tak ada? Mungkin dia tak buat dosa, atau dia banyak buat dosa, tapi dia minta ampun. Dia beristighfar. Dia bertaubat. Bila Allah ampun semua dosa dia, tiba-tiba dia mati. Ada dosa tak? Ada. Maka tak mustahil dia juga boleh masuk syurga tanpa hisap. Tapi kalau bertaubat dan besok buat lagi, tak boleh. Dia bertaubat apa arti? Taubat itu mana berhenti. Betul tak? Yang Atuk cakap ni dia lepas kan? Berhenti daripada melakukan benda yang jahat, yang mak larang tadi, jangan buat dah. Betul tak? Betul. Kalau kita katalah kita selalu balik lewat, lepas maghrib baru balik, malam baru balik, mak marah tak? Pegang telinga, pulas telinga dah sakit tak? Sakit. Tobat tak buat dah, tobat dah. Besok balik malam lagi. Maka itu bukan tobat nama dia. Kalau tobat kan betul-betul berhenti. Maka sebab itulah dalam konteks ini Atuk nak beritahu cucu Atuk dalam studio, cucu sana, kalau kita nak masuk syurga tanpa hisab, maka kita kena beristighfar, bertaubat minta ampun kepada Allah. Maka kalau kita bertaubat minta ampun, kalau Allah ampun dosa kita, sampai saat kita mati, dosa kita tak ada. Tak ada pasal apa? Mungkin Allah ampunkan. InsyaAllah kita juga akan masuk syurga tanpa hisab. Maka sebab itulah dalam Quran pun, kita tengok dalam surah Nisa pun kita baca, Allah akan beri jaminan apa? Dia kata apa? Innamat taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma belum lagi belum lagi. Thumma yatubuna min qaribin faulaika yatuballahu alaihi wa kana Allahu tawwabar rahim. Sadaqallahu azim. Bermaksud Allah memberi jaminan yang Allah tetap akan menerima taubat. Dia tak kata apa dia? Dia lillazina ya'maluna as-su'. Orang yang buat satu kesalahan. Dia bukan tersilap, dia tak tahu balik malam dia ingat aku tak salah, tiba-tiba mak kata salah. Satu salah tak? Maka terus dia pun bertaubat, tak buat lagi dah. Dia tak balik malam lagi dah. Dia pergi main mana pun sebelum maghrib dia balik. Betul tak? Betul. Maka orang ini kata Allah, faulaika yatubullahu alaihim. Inilah orang-orang yang Allah beri jaminan akan ampunkan dosa-dosa mereka. Tetapi kalau orang yang buat salah, ayat berikut Allah kata apa? Walaisatit taubatu lil ladzina sayyi'at hatta idza hadara ahadul maut. Dekat-dekat nak mati dah, dah teruk sangat dah, dan azab barulah taubat. Allah ampun tak? Tak. Orang ini Allah tak berjaminan untuk mengampunkan dosa mereka. Maka sebab itu, ingat cucu Atuk, bila mana kita buat dosa, cepat-cepat bertaubat. Tu jangan ulang lagi. Saatnya jangan ulang lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat dengan penjelasan ini. Yang bertemu lagi di siri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.